Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wa sallallahu wa sallam ala nabina Muhammadil Amin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman kathiran ila yaumiddin. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi yatimmus salihat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam ahli jamaah masjid kita yang dirahmati Allah. Alhamdulillah, kita banyakkan mengucapkan kesyukuran kita, alhamdulillah, kepada Allah Azza wa Jal yang mana beri pada kita keluasan masa untuk kita berjumpa sekali lagi pada majlis kita ni, pengajian fiqh, yang mana alhamdulillah kita sudah menjalani dia walaupun tak begitu terus, jadi berhenti seminggu, ngaji seminggu, berhenti seminggu, jadi seminggu. Nah, jadi harap maaf daripada pada ahli jemaah masjid kita. Jadi kadang-kadang kita ni ada tersibuk dengan urusan mana pun. Jadi alhamdulillah, boleh saya mari tu, saya kata boleh mari. Kalau tak boleh mari tu, saya beritahu dulu insya-Allah taala. Jadi hari ni boleh mari kita jumpa sekali lagi setelah kita berhenti seminggu. Dan kalau sebolehnya, kalau saudara kita Ustaz ataupun Abang Ismail kita pun, kalau ada orang ganti siapa pun, Ustaz pun bolehlah untuk ceramah umum ke, kalaulah saya tak sempat mari. Jadi insya-Allah hari ini kita teruskan pengajian kita dalam kitab fiqh. Kitab fiqh Tok Faqih kita ni. Jadi kita ngaji Tok Faqih walaupun masa kita pun kita tua belaka kan. Jadi lebih 40 belaka kita ni dah. Ada rendah 40. Ya ada yang ngaku dah, dia mengaku. Jadi alhamdulillah kita pun ya ilmu ni ya tak kena umur. Kita terhad pada mana-mana umur. Tua muda pun dia kena belajar juga dah. Hanya cara belajar muda lain tak serupa orang tua. Nah. Jadi kita ni lebih tua belaka ni dah. Ayat tua ni. Nampak masa muka kata tua Jadi kita ni makruflah tua dengan umur tapi muda dengan jiwa panggil. Itu dia. Muda dengan jiwa ilmu. Ni ilmu ni kita dikehendaki Allah Azza wa Jal, dituntut kita ni sebagai kita ni menambahkan ilmu. Tak kira mana umur, selagi kita pun nak meninggal dunia pun, dekat hampir-hampir nak meninggal dunia pun, usaha kalau kita boleh belajar atau boleh mengajar lagi pun tak apa. Imam Malik radhiyallahu anhu atau rahimahullah, ketika dia duk nazak ataupun dia nak tak rak letih dah, jawi kita panggil letih dah, dia tak reti zikir, baca duk baca mulut dia nasihat sikit-sikit banyak sehingga Allah Azza wa Jal wafatkannya. Imam Malik, nak kata setengah-setengah pada ulama dulu pun seperti Imam Nawawi kita ni, Syafi'i, Imam Nawawi rahimahullah, terkenal lah dia ni, ulama terkenal Syafi'iyah, orang pak kita duk pakar kitab dia. Imam Nawawi pun dia tak sempat nikah, makna dia mati meninggal umur dia muda, 44 umur dia. Sebab apa? Dia utamakan ilmu daripada dia nak kahwin, nak dapat isteri, nak beli anak. Dia utamakan apa ni? Ilmu. Dengan cara dia muda umur dia tu, kitab-kitab dia pun orang duk pakar lah ni. Kita duk ngaji, duk guna muktamad dalam mazhab Syafi'iyah kita pun. Imam Nawawi rahimahullah. Nak kata umur pun tak kira dah, belajar pun semuanya kita ni dikehendaki Allah, wa qur rabbi zidni ilma. Sama-sama kita ni duk doa menambahkan ilmu, kerana ilmu ni untuk yang nak betulkan akhlak amalan kita insya-Allah taala. Dan Allah Azza wa Jal menyuruhkan kita supaya kita berilmu daripada kita beramal awal. Jadi kita ni berilmu dulu, dan kita ni alhamdulillah seperti mana kita berjalan seumurah, kita ni mengikut majlis ilmi di mana-mana pun kita dah ikut, dan kita dah ikut dengar daripada radio, daripada TV pun. Itu cara-cara ilmu baru ni, baru-baru learning. Dan tambah pula kalau kita tambah khusus kita ngaji ni dalam majlis kita ni lebih dekat, kerana perlu pada umat-umat learning, umat-umat Islam learning, perlu pada umat mereka itu berujuk atau bergantung dengan ulama-ulama, dengan ahli ilmi, dengan ustaz-ustaz, tok guru. Kena tahu juga, kena ada
hubungan kita saja, hubungan kita dengan ulama-ulama. Bukan kata saya ni jadi ulama dak ni, untuk nak sama-sama kita lah orang lebih lagi alim, kita berilmu dan kita berkumpul berhalaqah, kita mengaji dengan halaqah macam ni, insya-Allah taala Tuhan wi berkat, dan kita sapalah kepada anak-anak kita ataupun cucu kita dan sahabat kerabat kita pun hak kita mengaji tu betul royak. Dan ni pun mudah banyak lah dalam kita dalam internet pun semua tu, tak kira lah muda tua pun pandai pandai Facebook pun pandai lah ni pun. Tapi dalam Facebook tu kalaulah kita sebarkan ilmu yang baik, manfaat, nasihat tu, kita dapat pahala. Sekadar kita ni dalam line pun kalau kita sebarkan hadis, sebarkan ilmu, sebarkan manfaat sunnah Nabi, dakwah, nasihat dalam internet, dalam line, dalam terasak pun, itu juga daripada kita sebarkan ilmu. Sebaliknya kalaulah kita sebarkan fitnah dalam Facebook ke dalam line ke apa, kita pun kena dosa juga dalam itu masalah. Jadi zaman kita ni tak serupa zaman dulu. 5 tahun baru ni ada tak line, ada apa? Tak ada ada Facebook, tapi dalam 15 tahun masa kita duk belajar dulu tu tak ada Facebook pesaning lagi. Tapi Tuhan buka otak, buka kemajuan untuk manusia, tapi liyabluwakum juga ayyukum ahsanu amala. Kata kita guna baik ke tak ni internet darasak kita pun dan ni pun 3G tak 4G pula ni, nak haji pula mari ni teknologi durah lagi. Ni nak kata kita lah mana nak udai dengan baik ke, alhamdulillah, tapi takut udai ke kejahatan tu, hak tu wal-iyazubillah, kita minta jauh. Jadi insya-Allah dah kita hari ni kita berdapatlah ketah kerja kita sebagai taikasan lah ataupun taswir daripada kitab fiqh ni, hak kita duk buat bahas pengajian kita tu. Jadi ustaz pun tolong photostat ataupun bagi pada kita tajuk hak kita duk belajar masa kita mula ngaji ni ialah Kitabus Salah, dalam kitab dia panggil Matan Al-Ghayah wa Taqrib, Matan Al-Ghayah wa Taqrib bagi Imam Abi Syuja' di muka pertama tu kan. Tu hak ni makna masyhur kitab matan ni terkenal lah di pondok-pondok pun, di sekolah-sekolah pun ada lah, kenal lah, dia panggil Matan Abi Syuja'. Kalau pondok-pondok pun nama dia asal tengok tu, nama dia Ahmad bin Husain bin Ahmad Al-Asfahani, daripada ulama qarn 12 ni. Tengok wafat mati dia tu 1138 miladi tu, makna dia dalam masa Qurun 7, masa Qurun 7 daripada Qurun 7 daripada Hijri. Qurun 7 Abi Syuja' ni terkena materi tu orang pakar belaka dalam mazhab Syafi'iyah mu'tamad. Hanya ada syarah banyak kitab ni, materi ni ada syarah dia seperti kitab Kifayatul Akhyar dan Al-Iqna'. Jawi kita ni kitab Al-Iqna' tu bagi Imam Syarbini. Terkenal lah kalau di pondok-pondok dia panggil kitab Iqna' ni ya syarah kitab ni, asal ya kitabnya materi Abi Syuja' lah. Al-Iqna' ulama mari lagi, orang ulama belakang lagi ni Qurun 10 mari tulis syarah lagi, atibai lagi, wilaid lagi. Ni dalam fiqh Syafi'iyah. Dalam kita ni sebut fiqh Syafi'iyah, kita ngaji dalam mazhab ni timbul persoalan. Ada orang tanya, ustaz, adakah Tuhan suruh kita ni bermazhab? Okay, soalan kita ni ramai-ramai. Kadang-kadang mari kita ni hak duk pakar tempat kita ni, Thailand kita ni atau di Malaysia, Indonesia ni guna mazhab Syafi'iyah, tak ke? Mazhab Imam Syafi'i rahimahullah. Mari soalan kata, ustaz, apakah wajibnya kita ni nak ikut mazhab atau macam mana? Ni kita duk oyak kat mudah, kata kita ni Allah Taala tidak mewajibkan kita ikut mana mazhab. Sebab mazhab ni ialah cara nak faham dalil nas syar'i. Di kita ni Allah Ta'ala mewajibkan kita ikut wahyu. Ialah wahyu tu apa? Al-Quran dan sunnah Nabi, hadis Nabi. Yang jelas makna je tu, tak ada ragu-ragu, tak ada tak ada orang panggil syubhat ke apa-apa pun. Hak jelas mana tu orang panggil nas, hak tu
tak kena kecek dah. Hak ni kita faham pada ulama kata ni hadis ni atau ayat ni cerak jelas molek pada hukum gitu-gitu. Tu tak apalah. Jadi kita ikut wahyu, yakni ikut Quran dan sunnah. Memanglah ulama mazhab pun, terutama Imam Abu Hanifah dan Imam Malik dan Imam Syafi'i dan Imam Ahmad, mereka itu suruh kita ikut Quran dan hadis. Semua empat mazhab ni, tuai mazhab empat ni, suruh ikut Quran dan hadis sunnah Nabi. Tu Imam Syafi'i sendiri dia kata, idza sahhal hadis fa huwa mazhabi. Kalau sah hadis tu maka mazhab aku itu. Jadi sini timur mazhab tu bila? Apabila ada fahaman tak serupa, masing-masing ada fahaman tentang hadis ni, maka hadis ni orang fahamlah tu, mana ulama ni fahamlah ni, maka barulah timur mazhab. Mazhab ni maksud dia cara faham. Imam Abu Hanifah dia faham hadis macam ni, dia faham ayat lah ni, ayat ya tak jelas mana makna tu, banyak makna dia panggil, boleh takwil gini takwil ni, dia pergi hak tu. Imam Malik misalnya dia faham lah ni, lepas tu Imam Abu Syafi'i misalnya dia faham hadis lah tu. Maksud masing-masing ada faham. Lepas tu kita ni Allah Ta'ala wajib kita suruh ikut Al-Quran dan hadis. Pas mana kita ikut mazhab? Mazhab ni sebagai kita cara nak faham hadis tu, hak ni tak apalah nak ikut mana-mana, selagi dia lebih dekat kepada benar, hak tu molek, tak kira mana mazhab. Kalau lebih misalnya Abu Hanifah ni pendapat dia tu lebih dekat pada hadis, pada sahih ayat, maka kita ikut tu. Ikut dalil, panggil mazhabud dalil, mazhab dalil. Gapo maksud mazhab dalil? Yani kita beralasan dengan dalil. Mana dalil hak lebih kuat, hak lebih jelas dan sahih, maka kita ni hak tu yang suruh kita ikut. Betul lah ya, betul dengan mazhab tu ke mazhab ni tak ada apa. Kalau kita faham dalil ni, faham hadis ni, Imam Syafi'i faham serupa, tak ada gapo. Imam Malik pun faham serupa, tak ada gapo. Jadi serupa situ tu. Sini kalaulah kita tak faham, tak pandai, langsung kita tak ngaji, kita nak ikut ulama dulu, tolong cara kita mudah gitu, tak apalah. Tu orang panggil taklid, muqallid. Kita taklid, makna kita ikut mazhab tu, tok guru tu, cara gitu. Kita tak kuasa nak faham, kita tak belajar, tak mengaji, kita tak dare nak mengaji atau tak dare nak faham tu, maka kita harap serah kita kepada tok guru tu. Tu kena kita tengok tok guru hak lebih sikah, lebih amanah, lebih faham segi Arab, segi nas-nas bahasa Arab, maka hak ni tak apa kalau gitu. Asalkan kita beralasan dengan tok guru tu, kita serah dia, tapi dia ni amanah sungguh, ilmu pun orang terkenal dia, hak ni tak ada apa lah. Jadi kita ni serah, orang panggil taklid. Kalaulah kita ni tu hawi ilmu sikit sebanyak dan kita hidup tahu mengaji belajar pun, di sini kita dituntut supaya kita tak taklid, kita ikut dalil dia panggil. Selagi ada ulama, selagi ada tok guru duk ajar cara orang panggil apa, ikut dalil, mazhab dalil. Supaya mazhab mana pun kena ikut dalil juga. Kalau kita betul dengan mazhab ni supaya mazhab Syafi'i, tak jadi mazhab Syafi'i kita tak ada gapo. Lepas tu timur pula katakan ustaz, luar mazhab duk ikut. Kata dalil-dalil kita ni tak apalah ustaz, kita tak reti langsung, maka kita kena rojik, kena ikut mazhab tu lah, sebab kita tak pandai. Imam Syafi'i ni lebih pandai lagi, maka kena ikut mazhab Syafi'i. Ada kita tak dengar lah, dengar tok guru duk kecek-kecek kata kita ni orang awam, kita orang tak reti, dia kata. Maka kita tak reti, maka kita kena ikut tok guru, ulama hak reti. Maka kita ikut ulama hak reti tu, maka tak ada gapo di segitu nak ikut. Tapi tengoklah ulama tu dia faham kena ke tak, dia faham dak hadis dengan cara ulama-ulama muktabarin dak royak, dan saja ikut dalil ataupun ikut akal semata-mata, kena tengok juga. Memanglah ulama dulu punya alim sungguh, tapi kita tengok juga tu setara ilmu dia tu berbanding dengan ilmu-ilmu pendapat lain ulama-ulama hak nampak muktabar, diakui oleh seluruh dunia, maka hak ni tak apalah kalau kita nak ikut dia. Jadi tak salahlah kita kalau nak ikut taklid pun, selagi kita tahu ulama tu sikah, amanah, ilmu sungguh,
siapa peringkat ilmu dia tu boleh orang harap, okey tak apa. Tapi masalahnya tu nak kata orang tu atau alim tu ataupun tak diharapkan, tidak disikahkan. Hak ni payahlah. Jadi mana dalil? Alasan yang mana? Tak ada alasan. Jadi kita duk ingat dulu sebagai kita duk belajar dulu tu, orang dulu duk buatlah tu. Ni hak payah ni. Jadi nyakit kita tu ulama dulu ataupun orang dulu. Tengok orang dulu ada alasan mana. Kalau ada alasan Quran, dalil, muktabar, Quran, hadis, ijma' qiyas, diiktibar oleh ulama-ulama seluruh dunia, tak apalah. Bimbang takut wa alasan orang dulu tapi tak ada alasan sebenarnya. Kita beralasan dengan tuai tu saja. Tuai orang tu, ulama tu saja. Kita berhujah mana dalil kita orang tu. Tu tak masalah sikit ni. Kalau ulama tu pakai dalil, kita rujuk dalil yang mari mana? Imam Syafi'i kita duk ngaji lah ni ke? Kita duk ngaji kitab Syafi'iyah ni, ya royak lah tu, ya ada alasan, ya dalil ayat Quran hadis Nabi, tak apa. Tapi takut bimbang hak tak ada alasan langsung tu. Ni nak kata kita nak harap dia pun betul lah pula tu, nak kata ulama ni tidak disikah ataupun ulama ni orang tak kira-kira dari segi pendapat dia menyalahi ramai-ramai misalnya. Hak ni kita nak kata harap betul-betul tu nak apa tak boleh lagi, kena tengok alasan-alasan lain. Timur pula katanya pas mazhab luar pak mazhab ni tak boleh nak pakai kan? Luar pada mazhab pak ni. Mazhab ke apa? Mazhab Zahiri, dia panggil Zahiriyah, atau mazhab-mazhab hak tak kenal mazhab ulama sahabat ataupun mazhab ulama tabi'in tu. Hak ni nak kata kadang-kadang mazhab tu dia termasuk dalam mazhab Syafi'i hak asal ke atau mazhab hak besar-besar. Tak apa juga. Masalahnya hak dia mau kata Wahbi tu. Kan tahu ni mazhab luar mazhab, pak mazhab luar pak mazhab tu. Wahbi tu. Hak dia kita dengar semua tu. Kalau kira Wahbi tu tak ada lah mazhab Wahbi lah ni. Tapi apa ada tu. Terjual apa mari tu. Kita tak kenal lagi gapo dia. Kalau kira-kira mazhab Wahbi Saudi tu. Pasal Saudi asalnya mazhab Hambali. Kalau kira tu mazhab Hambali sebenarnya, tapi mari mana Wahbi tu? Hak tu ulama ya, salah seorang daripada ulama mazhab Hambali juga masa dia tu. Tapi terkenal dia tu dengan nama yang Muhammad bin Abdul Wahab. Kitab fiqh dia pun tak ada. Kitab fiqh benar-benar tak ada. Tapi hanya sebagai ulama-ulama nak kata dikira ulama yang ada cergah sikit. Tuhan buka dia hati orang ramai, orang kelik kepada zaman dulu. Kelik cara faham orang salah dulu. Tu ya. Ya ada silap juga. Silap sikit sebanyak ada juga di segi fiqh dia tu. Walaupun dia asal mazhab Hambali. Tapi ya ada sikit sebanyak ada juga salah. Dan semua ulama-ulama tak sunyi daripada kesalahan. Ikut ijtihad dia lah. Tapi kita jangan ikut betul-betul sangat kata gitu. Mau kita duk pakai perkataan gitu-gitu ni, duk tuduh gini tuduh tu, maka tuduh sama-sama kita tu menyebabkan kita tidak beramal. Jadi kita ni tidak beramal. Ambil hak sebenar hak mana? Boleh ada hak sebenar hak dia. Dia tunjuk cara kita tak khabar, dia tunjuk dia buka jalan, buka otak lah ni weh. Boleh dia situ. Boleh jadi kita boleh betul juga. Boleh jadi dia, tapi kita selalu duk hukum orang mudah-mudah tu. Ni tak boleh lah tu. Jadi sini mazhab ni ialah cara nak faham ya. Mazhab Syafi'i pun lah ni mazhab semuanya membawa kepada kebenaran. Hanya mengikut ijtihad dia tu, dia lebih dekat kena dia dapat pahala 2 kali ganda. Kalau orang dia ijtihad juga ulama ni salah juga ya apa? Tu we got pahala dia. Walaupun mazhab dia pun jadi tak kena dengan hadis misalnya, kita maafkannya. Sebab cara dia tu ya ijtihad, usaha sungguh faham dia. Dia tak kena mana pun tak apalah, dia usaha dah. Sekadar tu hawi ilmu dia, otak dia tu hawi ilmu dia tu, dia faham lah tu, maka dia usaha ijtihad, dia nampak lah tu, tapi tak kena juga nak hak benarnya. Orang lain lebih lagi hak ni kita nak salah dia tak boleh lah, nak hukum dia kufur tak boleh lah, nak hukum dia sesat tak boleh lah.
Kerana semuanya dalam lingkungan orang Islam belaka, ulama juga. Tapi hak masalahnya anak murid nak jadi. Tok guru tak apa, tak gapo. Imam Syafi'i sendiri dia berdebat dengan ulama-ulama masa dia. Sudah-sudah dia berdebat balah. Kalau kita tengok ni balah sungguhlah di segi ilmu. Ni orang dalil, ni orang dalil. Hak ni kata ni mu tak kena, mu tak faham, mu begini ni. Sama-sama ulama duk faham, duk berdebat, duk muzakarah, tak apalah. Masalahnya anak murid duk jadi ni bawa ni jadi balah. Tapi sama ulama tak, sudah berdebat apa jabat-jabat salah, kucuk suka-suka. Tu cara orang ulama dulu. Jadi masalahnya pengikut hak belakang ni kerana tak faham tok guru sendiri maka menyebabkan jadi masalah fitnah di antara umat Islam. Maka kita sini mengikut dasar hak sebenarnya kita mazhab kita ni ataupun cara kita beragama, beramal kita ni ialah kita ikut dalil. Kita ikut alasan dalil, panggil mazhabud dalil. Mazhabud dalil ni kita nak faham sendiri kepala otak kita tak boleh juga, kena tengok ulama kata. Ulama faham lah hana syarah ni, kita ikut tengok. Hak ni pula lah mana? Ni ikut tengok. Alasan mana-mana lebih kuat, kita tengoklah, timbang rasa. Maka tak balah lah. Demo ada alasan hana pun, selagi ada dalil, demo faham lah tu, kita maafkan lah ya. Walaupun dia ni mazhab dia tu tak, yang ni bagi tak rajih, bagi tak kuat, maka kita maafkan dia. Jadi baru bila kelik ni ada dulu-dululah ustaz-ustaz ataupun orang ahli ilmu dulu-dulu kelik dalam masa 20 tahun 15 tahun kelik sini tak betul belaka orang bid'ah sini, bid'ah situ, bid'ah sini, tak betul situ, tak betul sini, bakar kitab orang dulu. Anak tok guru babalah tu lah mana cara dulu kelik anak kelik ngaji luar bawa kelik ni dengan semangat okeylah, tapi kelik sini ni bakar kitab orang tua dulu. Tu yang ditimur orang tak boleh nak terima. Sebab kita juga walaupun kita ni dapat kebenaran al-haqq dia melain batil, tapi kalau kita tak guna hak dengan cara baik, hikmah, dengan cara bijaksana, dia mau tak terima al-haq juga. Dia mau kekal kerah dakwah lah hak batil ni. Walaupun kita tahu dah hak ni batil sungguh, tapi kita bawa al-haq, hak betul sungguh mazhab kan dari segi i'tiqad atau dari segi fiqh, tapi kita cara tak kena, maka orang lagi lari. Itulah masa dulu tu kelik tu masa dulu tu ni gitu, ni gini, ni ikut buat gapo syirik, ikut gapo bid'ah, ikut ni tak boleh, tak kena. Jadi apa orang tua nak anak muda lah ni lah mana tak ke tak terima lah dulu, kerana mari orang budak nak hajar kita dulu-dulu, mari nak hajar kita dulu, hak kita lama mana dah. Ni jadi masalah tu, timur gini timur itu jadi pecah belah, jadi apa. Sebenarnya kalau guna perih ya, guna halus ya, kalau we faham dulu tak apalah, insya-Allah. Jadi sini dah walaupun kita sebut masalah ni sikit sebab ada duk timur-timur lah, ada kita duk mengaji kelik pada ta'assub mazhab dulu ke Ustaz Mak, duk kira duk kitab dulu ni kira pun tak sem kitab sunnah ke mana apa ni, kita nak kelik pada pengajian hak zaman dulu orang tua dulu, bukan salah cara dia tu. Selagi kita ikut kitab dulu pun ya ikut dalil hadis Quran juga. Tengok kita buat hari ni, cuba tengok dalam kitab kita ni, surat-surat ni, dia buat hari perkataan ulama yang ringkas daripada hadis juga. Hanya mari belakang, mari ni, mari mana ni, mari daripada hadis ni. Tu ya. Tengok ni perkataan gapo ulama ni. Batu bawah tu ya syarah, ya ayat. Perkataan ni mari pada hadis tu. Kita ni besar perkataan masa dulu kita ngaji perkataan musannif atau tok guru katalah tu tak boleh dengar dah. Sebab perkataan dia kitab tu, kitab tu. Tapi dia tak sebut dalil pun. Tapi learning orang bagi cara baru learning, dia buat bagi dalil dia kata. Ulama ni mari mana dia rakyat ni. Dia ada alasan. Mana alasan yang tunjuk kita ni. Tu dah kita dah royak lama-lama dah. Mazhab kita mazhab dalil. Mazhab dalil panggil. Kerana itulah Allah Taala mewajibkan kita ikut. Subhanahu kata la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulih. Ittabi'u ma unzila ilaikum min rabbikum. Ati'u Allah wa ati'u rasul wa ulil amri minkum. Semua ni masuk dalam cara kita beramal, alasan ialah dengan dalil.
ati'ullah, kita taat pada Allah lah mana? Kena rujuk pada Quran lah, perkataan Allah Ta'ala, tak ke? Kalamullah. Wa ati'ur rasul, klik pada Nabi lah mana? Klik pada sunnah dia, hadis Nabi. Semualah tu lah, insya-Allah Ta'ala. Jadi insya-Allah dah. Jadi ini mukaddimah, walaupun tak masuk lagi tajuk hari ni, tapi kerana mula kita ni dengan surat kertas dia hadap pai kata ni, kita pun dengan bahasa Arab ni. Orang rasa takut bunyi bahasa Arab. Ya, kita bahasa Arab ni agama kita bahasa Arab. Maka ustaz mau pergi perkataan kitab mata ni mengikut hak bahasa Arab, hak kitab asal. Kitab hak asal ni, kitab jatah ni apa panggil. Kalau kita lah suka naik mutu jatah. Buat su dah. Mutu jatah ke apa? Mutu jatah dulu. Mutu jatah hak pakai kelas tu kan. Besar, tayar besar depan tu mutu jatah. Ni super mutu jatah ni. Ialah Arab. Tak asal ya. Maka hak lah ni kita pakai mutu tina kan. Banyak kan. Gapo mutu tina tu hak kelas dah ada automatik. Tu senang. Hak ni bahasa Jawi kita tu ia tolong syarah. Jadi insya-Allah dah kita duk baca ni. Jadi insya-Allah kita akan baca daripada kitab hak Arab ni. Kita dah sebenarnya mengikut hak kita baca dulu ni, kita dah sampai pada waktu waktu semaya asar. Cuba kita tengok, kita boleh baca sikit. Masa kita ada lagi 10 minit ni, kita baca di awal perkataan dia kata apa. Sebab dulu kita start baca sendiri. Lah ni kita ada dah kertas hijau depan mata kita ni, maka kita ikut, kita dabit tanda dalam kertas ni boleh insya-Allah Ta'ala. Jadi kita dah baca dulu mengikut hak tertib masa hak kita kita tengok kitabus solah. Kitabus solah, dan kita masuk dah tertib solah dan gapo fardu semaya fardu tu mengikut hak kita baca sini dulu. Dia kata as-salatul mafrudatu, qala al-musannif rahimahullah. Dan tuai kitab Abi Syuja' ni dia sebut dalam kitab dia ni, mata dia kata apa? As-salatul mafrudatu khamsun. Nampak tu dah? Boleh baca tak tu? As-salatul mafrudatu khamsun. Dia kata solat-solat hak difardukan adalah 5. Tak ke? Maya fardu al-mafrudatu. Solat mafrudah maknanya semaya kita, solat kita setiap hari hak difardukan ialah 5. Lepas tu sini mana yang ambil ni? Yang ambil mana perkataan khamsun ni? Daripada hadis jugalah. Hadis tu tengok bawah dia tulis. Tengok mata bawah ni. Sebelah sini. Nampak tak? Ni letak hak tulis dengan aurat huruf tebal tu sikit ni, hak ni asal. Hak bawah ni dia tolong syarah kita. Dia kata apa? As-salawatul mafruḍah khamsun bil ijma'. Dia kata semaya fardu kita ni adalah 5 semaya, 5 solat ni. Kerana apa? Dalil yang mari mana? Daripada ijma'. Maksud ijma' ni pakat tak ulama belaka umat dunia ni. Tu panggil ijma'. Ijma' ni memang ijma' ni maksud gapo ijma'? Sering ada ijma' ataupun ijma'. Ada bukan jima' dak lah, mau kata jima' bukan. Ada setengah pelajar, ustaz gapo jima' dak bukan. Hak ni ijma'. Kalau asal Arab kepada ijma' ulama. Maksud gapo ijma' ni? Mana ijma' ni pada jamaah, pakat teh, semua pakat setuju. Misalnya kalau kita di masjid kita ni, ahli masjid kita ni, belah mana weh pendapat kita hari ni, kita misalnya kita pergi buat jalan, kita pergi buat makan mana, pakat setuju belaka. Tu orang panggil ijma'. Pakat teh. Maksud ijma' sini ni, ijma' ni salah satu daripada alasan yang dipakai oleh ulama. Dia panggil apa? Ijma'. Ijma' ni makna pakat test tujuan di antara semua ulama, bahkan semua umat Islam. Adakah umat Islam ni tak percaya kepada semaya ni? Tak ada. Semua orang Islam pakat belaka, pakat setuju belaka. Sejak di zaman Nabi siapa learning, semua orang Islam tahu katanya semaya ni ada fardu wajib 5 solat. Ni ijma'. Pak ijma' ni kena ada alasan. Mari mana ijma' ni? Ijma' ni ya ada sandar dia. Mana? Di ayat Quran dan hadis. Memanglah ayat Quran hadis tu kita tahu baca semua. Wa aqimus solah ke,
wa aqimussalah, wa aqimussalah. Banyak ayat Quran wa aqimussalah tu daripada Allah Taala. Dan hadis Nabi banyak. Semaya ni hak kita baca dulu-dulu dah. Di sini semaya fardu ni 5. Hanya kita nak sudah sini ialah khamsun sini. Pendapat Abu Hanifah, fuq Hanafiyah, dia kata ni. Semaya fardu ni dia kata ni. Semaya wajib ni dia kata ada ni, bukan 5. Gapo dia hak ni tu? Siapa ingat? Semaya witir. Bagi pendapat Hanafiyah, fuq mazhab Imam Abu Hanifah, dia kata semaya wajib ni mari mana? Apa su pelik dah? Usah dengar. Ya ni sebenarnya ya 5 juga, tapi dia tambah sikit ni fuq Hanafiyah ni. Fuq mazhab Hanafiyah ni dia kata gapo? Dia kata semaya hak fardu ni dia tak serupa hak wajib. Kerana dia kata istilah fardu lebih kuat daripada istilah wajib mengikut mazhab dia. Sebab apa Abu Hanifah? Dia kata Abu Hanifah dia tengok alasan dia buat beza sikit. Gapo? Dia tengok hadis-hadis hak gapo dia panggil hak qat'i, makna hak sungguh-sungguh sabit pada Nabi. Dan maknanya jelas molek, tak ada takwil, tak ada tafsir lain. Maka dia kata hak ni dia panggil dalil-dalil qat'i. Gapo dalil qat'i? Hak cerak benar, sungguh, hak 100% dia panggil. Hak ni panggil dalil qat'i. Dia kata mana-mana amalan kita tu sabit mari daripada dalil qat'i seperti ayat Quran atau hadis hak cerak-cerak sahih, maka hak ni dia panggil hak ni fardu. Tetapi gapo wajib? Dia kata wajib ni maksudnya amalan hak berat juga, hak Tuhan suruh kita buat juga, tapi dalil ya dalil zanni. Gapo dalil zanni ustaz? Dalil zanni makna dalil jadi tak siapa peringkat hak fardu tu. Maknanya ada hadis ni, misalnya hadis zanni ni maksud dia kata misalnya ada takwil lain, ada tafsir makna lain. Seperti semaya witir. Sebab apa? Ada Nabi riak katanya Allah Ta'ala mewajibkan salat, satu salat lagi. Allah Ta'ala, ini dia sebut dengan hadis Nabi lah. Dia kata dia dalil dengan sabda Nabi lah, hadis Nabi. Dia kata ada satu hadis Nabi kata sesungguhnya Allah Ta'ala sudah fardu, sudah wajib atas kamu satu solat lagi, ialah solat witir. Dia kata hadis ni hadis yang tak kuat mana, tapi nak kata boleh pakai juga. Seolah dia ni tak sapa kepada ayat Quran dan hadis Nabi hak kata 5 fardu, tapi hadis ni Nabi wajib juga. Ni dia panggil witir ni wajib macam fardu. Dia kata fardu ni 5 ni tak kena kecek dah. Dia kata dalil-dalil hak kuat benar dah mari, seperti hadis Nabi dan ayat Quran dan hadis Isra' Mi'raj tu, hak ni hak cerak sungguh 5 ni tak apa. Tapi hak ni witir ni Nabi wajib juga, tapi hadis dia tak sapa hak hadis hak 5 fardu tu. Maka dia kata hak ni wajib juga, dia beza fardu dan wajib. Tapi mazhab lain termasuk mazhab Malik dan mazhab Syafi'i, Imam Ahmad, fardu wajib supaya tula ya. Fardu wajib supaya tula ya. Jadi hak fardu tu 5, hak tu nenonglah supaya hak nak Abu Hanifah. Tapi Abu Hanifah semaya witir tu dia kata wajib. Tapi orang mazhab lain tu dia kata semaya witir ni sunat muakkadah. Sebab hadis tu tak siapa nak katanya supaya hadis-hadis hak nas hak kata 5 semaya, 5 kali semaya 5 fardu tu. Sini nak kata kalau kira tu, kalau wajib tu nak supaya sunnah muakkadah. Kalau kita dengar baca dalam mazhab Hanafi, kalau dia kata wajib tu bagi mazhab dia, maksud kita ni dalam mazhab kita ni Syafi'iyah ada mazhab 3 mazhab lagi tu tak siapa wajib ni, sebenarnya di sunnah muakkadah tu ya. Jadi tak kira sebenarnya nak kata duk balas tempat tula ya, tempat tula ya. Nak gimana? Kita nak pergi nibau, gidah jalan lagi dak. Gitu ya panggil. Nibung jalan supaya tula ya. Jadi hak wajib hak Imam Abu Hanifah yang kata wajib tu ialah sunat muakkadah hak mazhab lain. Jadi tak balah lah. Jadi sebenarnya hak hadis mengikut dalil yang sahih bahawa semaya fardu tu 5 ya, hak fardu hak wajib sungguh. Witir ni
sunnah muakkadah atau wajib bagi mazhab Abu Hanifah. Wajib mazhab Abu Hanifah kalau kira peringkat ya supaya sunnah muakkadah hak mazhab lain. Habislah, tak balas lah. Lepas tu lah. Jadi molek juga Abu Hanifah. Dia guna mazhab dia tu, dia nampak lah tu. Hadis tu dia kira wajib juga. Hak maya witir tu. Dia tengok takut pengikut dia tak sungguh lah maya witir. Nampak sungguh. Kita ni mazhab Syafi'i ni banyak kali kita tinggal sunnah muakkadah. Tak kan? Bagi mazhab Abu Hanifah, tengok sains-sains kita mazhab Abu Hanifah ke India, Pakistan, pas maya Isya selalu dah iwak selalu dah. Kita ni tak apalah sunat muakkadah nanti dulu klik rumah dulu wak molek wak rumah molek wak rumah tu galak na line galak na Facebook apa galak na apa-apa makan nasi nyera jaga repair tu. Baru nak qada ya boleh juga qada witir, tak apa boleh qada witir. Kalau kita tak dare lupa kan, kita qada witir selepas isyraq tak ada gapo. Tapi mazhab Hanafi ni dia jaga sungguh. Ya sungguh-sungguh ya. Kita tengok dalam cara ibadat pak dia tu, dia halusi sungguh. Pas wajib ni maka pas maya isya tu, maya sunat rawatib selalu dah. Maya witir. Kalau dia bangun pula tengah malam tu ya maya qiyamul lail ikut ialah witir maya dah. Kita ni sunnah muakkadah okey dah. Molek sunnah muakkadah maya rumah pun tak apa. Nanti dulu tak apa juga, tapi ingat memang terlupa. Tapi banyak kita ni sunnah muakkadah pun jadi wah mudah-mudah sampai tak semaya langsung. Sunnah muakkadah pun. Nastaghfirullah azza wajalla. Kita istighfar kita juga ni. Walaupun mazhab kita hak kena mazhab Syafi'i, Hambali, Malik hak ikut hadis sungguh semaya witir ni bukan wajib sunnah muakkadah, tapi kita sunnah muakkadah pun buat lengah-lengah, buat mudah-mudah sampai luput sunat tu witir kita ni. Tengok tu dah. Jadi insya-Allah daripada ni khamsun ni maknanya dia ikut mazhab Syafi'i lah tuai kitab ni. Memanglah dia kata 5. Hak ni hak mazhab hak rajih lah. Maya fardu ni 5 ya. Witir tu bukan wajib seperti mana mazhab Abu Hanifah dia kata witir tu adalah wajib. Jadi ni lah bagi dia. Tak ada gapo dah. Kita ni wasa tak pelik lah. Wajib bagi Abu Hanifah ni sunnah muakkadah sebenarnya bagi mazhab kita tak ada gapo ni. Jadi tak masalah lah. Tak ada masalah apa dia panggil. Jadi sini maya fardu ni 5 dalil yang daripada ijma' dan hadis Nabi. Tengok ni. Dia tulis royak hadis kita daripada Talhah bin Abdullah. Kita baca dah. Sebab kita nak ulas semula kita baca ni sebab kita nak dalil kan. Orang tanya kita apa dia mau pakai kitab mana? Kata kitab Abi Syuja' mata ni. Apa yang kata? Semaya fardu 5. Mana alas saya? Kita ayat alas saya ni dia. Ni alas saya. 5 rawa Talhah bin Ubaidillah. Ini sahabat Nabi yang riwayatkan. Dia kata, qala berkata ia, jaa ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Satu ketika datang mari kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seorang orang lelaki daripada ahli Najd. Rajulun min ahli Najd. Gapo ahli Najd ni? Dia kata salah seorang daripada orang Arab, Arabi. Daripada ahli Najd, daripada kawasan Najdun. Najdun ni kawasan apa? Kawasan tengah-tengah negeri Arab Saudi. Lah ni kawasan di Riyadh orang panggil. Kalau orang duduk Mekah dah biasa dengar tak? Najdun ni mana kok Riyadh. Kok ibu kota dia, kok tengah Sebab kok Mekah ni, nama Madinah, Jeddah ni orang panggil Hijaz. Nah, Hijaz, kawasan bukit Hijaz tu. Kalau orang biasa duduk Mekah dah. Tapi gi tengah sikit tu, gi balik timur, balik matahari naik tu, dia panggil ahli Najdin. Kawasan orang Bedawi Arab asal Najdin, orang Arab kerja Saudi tu. Saud dia panggil. Kawasan ahli Najdin ni kawasan tengah negeri Arab Saudi lah ni lah. Gi lagi sebelah lagi naik pula tu kawasan panggil Syarqiyah Ahsab. Dekat na Kuwait, dekat na Bahrain kot tu. Kalau kita tengok peta dia kan. Cuba tengok tu deh. InsyaAllah. Ahli Najd ni makna orang kawasan Najd, orang Arab Badawi. Thairur ra'si. Maknanya rambut dia tu thairur ra'si. Rambut dia tu kabung. Bukan orang bana lah. Kalau orang bana orang di Madinah ni, maknanya kalau nak jumpa Nabi ni, dia jangok lah sikit. Nah, ni orang Arab Badawi mari
betul-betul gitu dengan keadaan dia tu sa'irur ra'si, maksudnya rambut dia tak sipai mana. Nasma'u dawiyya sautahu, kami dengar suara dia tu. Wala nafqahu ma yaqul, dan kami tak faham dia kata gapo. Hidup mari hidup panggil orang Arab Badawi. Saya tengoklah perangai Arab Arab Badawi kan, dia tak ada adab mana ke masuk masjid nak jumpa Nabi. Kadang-kadang setengah kata, mana Muhammad ni? Ya Islam dah. Tapi dia kata mana Muhammad? Dia tak ada sumpan, tak ada kabar-kabar, tak ada gamuk kalau Jawi kita kata. Dia mari jumpa Nabi. Dia kata hatta dana, sehingga dia duk mari duk kata gapo kami tak faham, mari jumpa Nabi. Fa idza huwa yas'alu 'anil Islam. Maka ia duk tanya hak Islam. Tu orang Arab Badawi ni masuk jumpa Nabi di masjid dia, maka dia tanya hak Islam. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jawab. Dia kata apa ni? Nabi kata faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, muka surat berikut, khamsu salawatin katabahunna Allahu alaika fil yaumi wal lailah. Dia tanya hak semaya, hak solat tu, Nabi jawab, sahabat dengar, Nabi kata dia 5 kali semaya, khamsu salawatin katabahunna Allahu alaik, Allah azza wa jalla fardukan atas kamu wahai saudara, fil yaumi wal lailah, sehari semalam. Sini hadis kuat ni bahawa Nabi kata sendiri ni, Nabi kata sendiri 5 kali semaya ya, bukan ni. Apa tak? Ni dalil sungguh ni, dalil daripada muttafaqun alaih. Tengok tu Nabi kata dia tanya hak semaya lah, hak solat tu, maka Nabi jawab, sahabat dengar dia, khamsu salawatin katabahunna Allahu alaika fil yaumi wal lailah, 5 kali semaya solat Allah fardukan, katabahunna, Allah fardukan atas kamu hei Arabi, hei Arab ni, alaika fil yaumi wal lailah, sehari semalam. Qala hal alayya ghairahunna, adakah lain daripada itu wajib atas saya? Nabi kata tidak. Qala la illa an tatawwa, tidaklah wajib lain pada ni, tak ada lah kecuali kamu tatawwu, kamu ni semaya sunnah. Sini hadis muttafaqun alaihi, ni hadis jelas lah katanya semaya fardu tu adalah 5 sahaja. Hadis Nabi juga ni hadis muttafaqun alaih. Ni kita panggil, kita ngaji fiqh dengan dalil. Orang tanya kita mana dalil katanya 5 kali fardu ni, ini dia ni. Jadi kita ngaji hadis juga ke, kita ngaji mata-mata perkataan orang tak, hanya perkataan ulama musannif mana pun ya ringkas, ya intisari, ya serup ya saja daripada hadis-hadis. Hanya kita baca ya serup tu, barulah kita baca pula hadis Nabi nak wikmah pendapat kita ni. Ni kita lah dengan hadis Nabi. Bukan arti kami kita ni kalau kita ngaji kitab fiqh berarti kita tinggal hadis Nabi, tidak. Kita ni beralasan dengan hadis Nabi juga bersama perkataan pendapat kitab-kitab fiqh. Memanglah mereka itu tidak berkata fak musannif, fak tuk syekh mana-mana pun tidak berkata dengan semata-mata daripada hawa nafsu, kecuali mereka itu berdasarkan, bersandarkan dengan hadis Nabi juga, perkataan ayat Quran juga. Hanya silap sikit sebanyak di segi fahaman tu yang bezalah. Jadi insya-Allah mengikut kita ni ngaji mazhab dalam kitab ni, dan kita banding dengan mazhab Pak juga, ialah cara kita belajar, cara baru kita banding dengan mazhab Pak. Selagi kita ada kitab asal hak mazhab Syafi'i ini, dan kita tengok alasan hak mana kuat, dan kita terjih, terpilih mana alasan hak lebih dekat kepada sunnah Nabi, hadis Nabi SAW. Itu lebih kurang hari ni sebagai kita permulaan kita baca mengikut kitab, mengikut surat dah. Minggu depan pun kita bawa ni mari juga ketah ni. Apabila kita selesai mana pun ustaz mari juga lagi apa ni ketah kerja mengikut tajuk kita ngaji tu, insya-Allah taala. Itulah saja pada